Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Lepaskan Tengku Adnan atas alasan apa? Tindakan Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia SPRM melepaskan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dari pertuduhan rasuah yang membabitkan suapan yang bernilai RM1 juta menimbulkan persoalan. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil yang juga seorang peguam dilaporkan berkata alasan bahawa adanya perkembangan kes yang memerlukan siasatan lanjut sehingga membebaskannya sama sekali tidak masuk akal. Beliau juga mempertikaikan kewajaran menjalankan siasatan lanjut sedangkan pemberi rasuah Datuk Tan Eng Boon telah mengaku bersalah menawarkan suapan. Biasanya kes sebegini amat mudah bagi pihak pendakwaan membuktikan kes. Ironinya, pemberi rasuah telah mengaku salah, yang menerima rasuah tidak bersalah. Lagipun untuk apa lagi siasatan lanjut sekiranya pemberi rasuah telah pun mengaku salah dan dihukum. Satu penjelasan komprehensif dan telus perlu dibuat oleh SPRM secara terbuka dengan seberapa segera supaya janji Kerajaan Perikatan Nasional untuk menjamin integriti takbir urus benar-benar ditunaikan. Ujarnya seperti dipetik Malaysia Deadline. Faiz berkata keadaan yang berlaku ketika ini mencalarkan kredibiliti SPRM dan institusi undang-undang negara. Menurut beliau, tindakan ini bakal menyaksikan negara sekali lagi diheret ke arah situasi korup yang kritikal. Beliau menegaskan trend melepaskan bekas pimpinan negara daripada rasuah melahirkan persepsi bahawa Kerajaan Perikatan Nasional terdesak untuk menyelamatkan kedudukan mereka sehingga sanggup melutut kepada UMNO. Terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengeluarkan perintah melepaskan Tengku Adnan tanpa dibebaskan DNAA dalam kes rasuah yang bernilai RM1 juta. Timbalan Pendakwa Raya Junaid Ibrahim berkata pendakwaan diarahkan oleh Jabatan Peguam Negara untuk DNAA. Beliau menegaskan ini susulan perkembangan baharu dalam kes yang melibatkan salah seorang saksi. Ahli Parlimen Barisan Nasional Putrajaya itu didakwa telah menerima wang tunai RM1 juta daripada ahli perniagaan Tan Eng Boon. Sebelum itu, Eng Boon mengaku bersalah atas tuduhan bersubahat dengan Tengku Adnan yang didakwa melakukan kesalahan itu dan didenda RM1.5 juta. Bagaimanapun, Tengku Adnan masih mempunyai kes rasuah yang berasingan yang bernilai RM2 juta yang belum selesai di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tengku Adnan mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan menerima suapan melalui cek public bank milik syarikat Pekan Nenas Industries Senia Berhad yang didepositkan ke dalam akaun CIMB bank kepunyaannya. Perbuatan itu didakwa dilakukan sebagai upah untuk membantu permohonan Nukleus Properties Senia Berhad, sekarang dikenali sebagai Paragon City Development Senia Berhad, bagi menambah nisbah plot sebidang tanah berkaitan dengan pembangunan lot 228 Jalan Semarak Kuala Lumpur diluluskan oleh DBKL. Begitulah nampaknya pengakhiran Kerajaan Perikatan Nasional yang pernah satu ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin berteriak bahawa beliau akan menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dan bersama-sama memerangi rasuah serta kleptokrasi. Setelah berjaya menebak atap, kerajaan kini bertukar menjadi kakistokrasi, iaitu kerajaan yang dianggotai oleh golongan paling tidak layak dan tidak kompeten dalam negara. Kalau betul kerajaan PN kompeten, sudah tentu kes Tengku Adnan boleh diteruskan dan tidak perlu melakukan siasatan. Inikah dia cara kerajaan tebuk atap menyelamatkan Melayu Islam? Jangan bikin tak serupa cakap.